Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Baik, kali ini kita akan bincangkan tentang konsep kesan cukai sekaligus yang juga dikenali sebagai cukai tetap. Ya, sebagai cukai tetap. Baik, cukai merupakan cukai tetap ni ya. Cukai ni sebenarnya dia ada banyak jenis. Tapi untuk pembelajaran kita akan belajar cukai tetap sahaja, iaitu cukai sekaligus ataupun nama lainnya ialah cukai tetap. Ya. Cukai tetap ini merupakan cukai yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara, iaitu cukai tetap pada setiap tingkat pendapatan. Ya. Iaitu cukai ini tidak berubah, ya, walaupun berapa tingkat pendapatan negara. Jadi keloknya akan berbentuk tidak anjal sempurna lah. Anjal sempurna. Okey, mendata straight line selari dengan paksi pendapatan negara. Ya. Jadi akibat daripada cukai sekaligus ini, maka pendapatan negara boleh guna, iaitu YD. YD akan berkurang. Okay? YD akan berkurang akibat cukai tetap ini. Maka dalam ekonomi 3 sektor, YD tak akan sama lagi dengan Y. Okay? So kita lihat contoh kesan cukai ini, cukai sekaligus ini terhadap penggunaan dan tabungan. Okey, cuba kita lihat contoh yang pertama ini. Kita lihat contoh yang pertama ini. Andaikan cukai sekaligus ataupun cukai tetap yang dikenakan ialah T sama dengan 100 juta terhadap penggunaan dan tabungan. Maka kesan terhadap penggunaan dulu kita lihat ya. Kesan terhadap penggunaan, persamaan asal sebelum cukai, iaitu C sama dengan 100 tambah 0.8 YD. Okey. So bila cukai dikenakan, cukai sekaligus dikenakan, kita sudah belajar bahawa YD sama dengan Y tolak T kan. So selepas cukai, C sama dengan 100 tambah 0.8 Y tolak T digantikan dengan cukai yang dikenakan, maka C yang baru yang akan diperolehi ialah C sama dengan 200 tambah 0.8 Y. Ini C yang baru. Maka kalau kita lihat dari segi gambar rajah pula, kelok C akan beralih ke bawah. C kosong kepada C 1. Akan beralih ke bawah sebanyak perubahan C sebanyak 80. Okey, macam mana kita tahu 80 ini? Kita kena lihat di mana? Kita kena lihat di C autonomi ni. Kan? C autonomi ni 100 kan? Selepas cukai, C autonomi menjadi 20, iaitu pengurangan sebanyak 80. So, C autonomi ini yang sebelah ni 100 kepada 20 ini sebenarnya C autonomi. C autonomi ni iaitu C yang perlu dibelanjakan jika pendapatan negara adalah sifar. Maka penurunan C adalah sebanyak 80. Okey. Manakala nilai perubahan C dan S. Okey, macam mana kita nak hitung dengan menggunakan pengiraan perubahan C bahagi dengan perubahan Y sama dengan MPC. Ini adalah formula MPC, kamu sudah tahu. Jadi perubahan C sama dengan MPC darab perubahan Y. Bila perubahan Y ini dipindah ke sini, dia akan jadi darab sama dengan MPC darab perubahan darab T. Macam mana kita nak tahu perubahan Y itu adalah perubahan T? Iaitu perubahan darab dengan T itu adalah Y akan berkurang sebanyak 80, iaitu perubahan C MPC darab perubahan Y, iaitu MPC darab 100 sama dengan 80.
kan? Sama dengan 80. Okey, ini adalah formula dia lah. Okey, manakala kesan terhadap tabungan pula, kesan terhadap tabungan pula, ini fungsi tabungan yang asal. Ini fungsi tabungan yang asal dan nilai S yang baru untuk kita hitung apabila cukai sekaligus dikenakan sebanyak 100, maka kita akan dapat fungsi S yang baru negatif 120 tambah 0.2Y. Okey, di sini kita tak boleh dalam ekonomi 3 set tu, bila dah ada cukai dan sebagainya, kita dah tak boleh convert fungsi S untuk convert fungsi C untuk dapatkan fungsi S. Okey, dalam dua set tu kan, kalau kita dapat C yang macam ni kan, so kita boleh convert terus daripada sini menjadi fungsi S, iaitu S sama dengan 20 tu kita tambah saja negatif, jadi negatif 20, dan 0.8 ni adalah MPC, kita tukarkan menjadi MPS, iaitu 0.2Y. So daripada sini kita akan dapat S sama dengan negatif 20 tambah 0.2Y. Tapi bila dah menjadi ekonomi 3 set tu, peraturan itu tak boleh diterima lagi. Kita kena kira macam ni, dan kalau kita convert daripada C memang tak akan dapat. Kan? Tengok, kita kira selepas kita tolak dengan cukai dan sebagainya, kita dapat fungsi S yang baru ialah negatif 120 tambah 0.2Y. Okey. Okey. Itu adalah fungsi S yang baru. Dan ini dari segi gambar rajah. Ya, ini adalah dari segi gambar rajah, di mana fungsi S telah menurun. Okey. Fungsi S telah menurun daripada S0 ke S1. Penurunan sebanyak 20. Tengok kat sini. Mula-mula negatif 100 dan menjadi negatif 120. Maka penurunan sebanyak 20. Kan? Nampak tak nilai 100 berada di mana? Nilai 120 berada di mana? Okey. Persoalannya di sini, kalau menggunakan kaedah kad rajah, kenapa kelok S dia menggunakan pendekatan suntikan bocoran, kelok C menggunakan pendekatan AE sama dengan AS? Kan? Sebab dia, jawapan dia ialah kelok C tak ada dalam kaedah suntikan bocoran, manakala kelok S tidak ada dalam pendekatan AE sama dengan AS. So, dalam menentukan gambar rajah, awak kena lihat sendiri, awak kena nilai sendiri rajah yang mana yang paling sesuai untuk kita gunakan. Ya, paling sesuai untuk kita gunakan berdasarkan keadaan ataupun isu yang dibangkitkan dalam soalan. Okey. Baik. Jadi untuk melihat dari segi pengiraan pula, okey, untuk melihat dari segi pengiraan, untuk melihat berapakah perubahan tu, kan? Untuk melihat berapakah perubahan itu, formula yang awak kena sentiasa ingat ialah formula yang mudah saja kalau kita nak lihat kesan ataupun kita nak lihat kesan terhadap perubahan pendapatan negara dan AE ataupun sebagainya. Okey. Cara dia senang saja, ya. Macam mana kita nak lihat kesan? Macam di sini kita lihat saja formula dia. Macam mana kita nak lihat perubahan S sama dengan M sama dengan MPS okay. Perubahan S, okay, sama dengan MPS darat cukai yang dikenakan, okay, ataupun perubahan cukai. Kalau nak lihat perubahan C, okay, kalau nak lihat perubahan C,
Formula yang mudah ialah perubahan C sama dengan MPS darab perubahan T. Okey. Jadi kalau kita nak lihat kesannya kepada pendapatan negara, awak dapatkan nilai perubahan C ini darabkan dengan nilai pengganda. Dapatlah berapakah pendapatan negara berubah akibat daripada perubahan cukai yang dilakukan ini. Okey. Contoh ini, cukai ini telah menurunkan tabungan sebanyak 20. Kan? Menurunkan tabungan sebanyak 20. Dan cukai ini juga telah menurunkan penggunaan sebanyak 80. Macam tu. Okey. Okey, ini adalah sebagai pengenalan dulu. Sebenarnya kita sudah belajar ini ya. Tapi tak apa. Untuk kali ini tolong awak pastikan awak faham dulu sebelum kita masuk dengan lebih detail dalam ekonomi 3 sektor. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.